Assalamualaikum dan hai. Hari ni kita nak buat kelas yang lain sikit. Biasanya kita buat Google Meet kan. Tapi hari ni bersama Aisyah ataupun Cha, kita akan buat secara video recording lah. Sebab Ken Slim ni dia ada 7 benda yang nak kena buat. And better kalau boleh tengok lagi banyak-banyak kali lagi bagus kan. So kita buat video recording lah. Okay, Ken Slim ni apa? Ken Slim ni adalah satu strategi yang diperkenalkan oleh William J. O'Neill untuk meraih pulangan lumayan. J. O'Neill ni adalah seorang yang dia penulis, dia usahawan, dia siap keluarkan buku lagi, How to Make Money in Stocks. Dia ni juga keluarkan strategi Ken Slim ni pada akhir 90-an. Tapi bila terkaji tengok, benda ni pun boleh guna juga sekarang. Okay, and then dia adalah satu gabungan fundamental dan technical. And then dia membincangkan 7 elemen dalam proses memilih saham yang baik dan berkualiti. Okay, jom kita tengok. Tak jadi pula. Okay. Firstly, C. Kan kita ada Ken Slim tadi ada 7. Firstly, C. C adalah current earning. Current earning ni dalam bahasa Melayu dia pendapatan semasa lah. Which is kita nak tengok pendapatan semasa syarikat tu bagi suku tahun terkini. Kalau senang faham, biasa orang cakap quarter lah. Quarterly. Kan dalam setahun ada 4 quarter. So kita nak tengok quarter dia punya earning. Which is panggil dia current earning. So benda ni bila kita kira-kira, dia ada cara calculation dia ataupun cara kita nak tengok dia. Nanti saya tunjuk kejap lagi. Current earning ni, saya nak tahu company tu bagus ke tak. Dia kena ada sekurang-kurangnya 20% berbanding suku tahun sebelumnya. Dan prestasi tu di-consider baik lah kalau peningkatan current earning dia konsisten selama 3 suku berturut-turut. Okay, jom kita tengok. Ni contoh kat mana kita nak tengok current earnings tu. Ni adalah contoh yang baik lah. Kalau kan semalam kita dah tengok Malaysia Stock Biz kan. Kat Malaysia Stock Biz kita dah tahu dah kat mana ada report history. So ni kita tengok quarter report history tu dekat QOQ. Ni kan nampak tak ada 105, 35, 83. Tadi kita cakap apa? Kalau dia lebih daripada 20% and then dia consistent 3 suku, 3 quarter, maksudnya it's a good one. So kita can tick off this one off the chart. Okay, seterusnya kita tengok annual earnings pula. Tadi kita tengok quarter. Ni kita tengok annual pula. Annual is tahunan punya lah. Pendapatan tahunan syarikat bagi tahun terkini. Yang ni pun lebih kurang je. At least kena ada 20 hingga 25% berbanding tahun sebelumnya. And then kalau konsisten selama 3 hingga 5 tahun, kita boleh letak dalam watchlist kita. Watchlist ni stok-stok yang kita nak tengok balik lah. Mungkin ada potential ke tidak kan. Okay, kat mana? Kat mana nak tengok annual earnings ni? Kalau kita pergi balik dekat Malaysia Stock Biz tu, tengok kat bawah sikit, dia ada P Metal. Ni P Metal ni nama company ya. Financial Highlights. Biasanya dia akan tunjuk quarterly. So kita tekan annual. Nanti akan tunjuk kat sini. 1.4 yang ni untuk tahun 2022, 2021, 2020. Yang ni 2023, dia still dekat second quarter. So dia tak habis lagi lah. Dia punya quarter nak kira annual earning dia. Okay, annual earning, kita ada cara kira dia. Dia punya formula dia P1 tolak P0 bahagi P0 darab 100. Kenapa darab 100? Sebab kita nak jadikan dia percentage. Okay, P1 ni apa? P1 ni current year. Current year, tahun sekarang. Kalau ikutkan, sekarang memang 2023. Tapi, kalau kita tengok dia punya data ni yang ada start 2022. So kita compare start dari situ lah. Okay, 2022 ada, tolak dengan P0. P0 adalah 2021, tahun sebelumnya. Kiranya current adalah P1, kalau P0 tahun sebelum dia. So kita compare dengan 2021. So bahagi dia balik dengan 2021 darab dengan 100. So kita tengok tadi FY 2022 1.4 bilion tolak dengan 1 bilion. Kat sini bahagi dengan 1 bilion darab 100. So dapat 40%. Okay, kita akan kena kira lah juga yang next one ni untuk cari. Tapi bila kita dah jumpa amount dia 40%, kalau dia lebih, dia konsisten lah 20 hingga 35% every year, maksudnya company ni kuat lah, company ni baik lah. Kalau ikut long term boleh sangat-sangat. Okay, next.
adalah N. N ni stands for new. New stands for new news atau new product, new management. Contohnya new news, ada berita-berita baru. Contohnya berita pasal apa kan kita dah belajar semalam pasal shareholder. Tiba-tiba ada cerita pasal shareholder ni ada skandal. Benda tu pun mungkin boleh efek harga stock price tu. Ataupun lagi satu, tiba-tiba dia bagi tahu earnings akan keluar dalam 2 hari. Maksudnya kalau keluar earnings, data tu akan, dia punya volatile dia mungkin akan tinggi lah. Mungkin dia cepat naik, cepat turun. So kita kena selalu alert pasal news ni. Ataupun contoh, dia dapat projek baru. Dia dapat projek baru, kira good news lah. Ataupun dia orang sign projek, tiba-tiba projek tu tak ada dibuat sebab tak cukup investment. Tu adalah benda yang teruk lah. So kita selalu kena tengok new news ni untuk kita determine kalau tiba-tiba ada new project, kita boleh beli. Kalau tiba-tiba dia lose the project, kita tak boleh beli dah. Dia macam tu. What about new product? New product basically kalau tiba-tiba company tu ada buat produk baru. Contohnya Tashengo tu dia buat produk dia Go Plus untuk invest dalam Go. Mungkin orang akan nak invest dalam tu sebab dia ada produk baru yang boleh tarik orang untuk guna application Tashengo. What about new management? New management maybe orang yang jaga, orang yang manage company tu bertukar. Maybe someone yang tinggi-tinggi, yang ada pengalaman, ada duit, pergi masuk company tu jadi seorang yang eksekutif ke, CEO ke. So dia dapat new management. Bila dapat new management, mungkin company tu akan lagi baik lah. Maksudnya akan dihandle dengan bagus. So kalau kita dapat tahu news pasal dia dapat new management, ada orang baru jadi CEO dia, mungkin that's something good, kita boleh beli stok tu. Kenapa kita nak ada new ni? Supaya kita boleh tengok, pelabur boleh melihat sebarang maklumat terkini, which is catalyst yang positif atau negatif terhadap syarikat tersebut. New. Ini contoh-contoh dia lah. Kat mana kita nak tengok news? Dekat semua akhbar-akhbar dekat online kan banyak. Ada The Star, ada News Straits Times, ataupun dekat Malaysia Stockbiz tu ada juga tempat-tempat nak tengok news. Contoh yang ni, subdued aluminium prices to increase pressure on precious metal. Ni maksudnya apa? Subdued aluminium tu, kita kena kaji, kita tengok adakah benda ni akan naikkan ke ataupun turunkan harga company tersebut. Yang sebelah ni adalah new product. Contohnya ni Nestle keluarkan produk baru, Harvest Gourmet Golden Crunchy Peppers. Mungkin bila dia ada keluarkan produk baru, dia punya market dia macam variety sikit kan. So mungkin ada kenaikan dekat situ, kita boleh tengok. Next kita tengok S. Tadi kita dah belajar C, A, N. Sekarang kita belajar S pula. S adalah supply and demand, which is penawaran dan permintaan. Ni dah biasa dengar lah supply demand kan. So supply demand ni adalah merujuk kepada bilangan saham yang dikeluarkan, number of shares issued. Maksudnya number of shares issued sekarang ni ada berapa ramai orang yang ada dalam stok, ada dalam market yang dah beli dah, ataupun bilangan dia. So, bilangan unit saham ni akan memberi impak terhadap permintaan saham sesebuah syarikat. Kiranya lagi tinggi ataupun lagi rendah, kita akan tengok tu adalah dia punya reflect on permintaan saham tu. So, kalau kita tengok kat sini, bilangan yang baik adalah kurang daripada 500 juta. Kalau orang kita lah, kalau kita tahu, kita akan selalu cakap kalau 500 juta ni kira macam yang paling okey lah, yang tengah-tengah. Tapi kalau kalau number of shares dia lebih daripada 500 juta, dia macam berat sikit. Apa maksud berat ni? Kalau dia berat, maksud stok tu ni macam macam lambat sikit lah harga dia nak bertukar, harga dia tak volatile sangat, macam tu. Ni contoh dia. Kat mana nak tengok? Macam biasa dekat Malaysia Stockbiz. Dekat Malaysia Stockbiz ni semua benda ada lah. Kita tengok kat financial information dia, ada kat sini number of shares 8.24 billion. Tadi kita kata benda tu baik kalau dia kurang daripada 500 juta. Yang ni dah 8.2 billion dah ni, bukan juta dah ni. Ni bukan M, million, ni billion. So kat sini kita boleh compute yang
stok ni berat lah. Stok ni berat sikit. So maksudnya alah tak ada baik buruk pun. Tapi kita kan investor, kita trader, kita nak cepat nak tengok apa ni, price tu naik turun kan. Okay, yang ni macam tengah tunggu sikit lah. So that's why kita nak tengok kalau under 500 kira bagus. Okay, next. Kita tengok leader and laggard. Leader and laggard ni, leader dulu. Leader adalah syarikat peneraju atau syarikat yang menguasai pasaran dalam sebuah industri. Melihat kepada pemodalan pasaran market based on market capitalization. Kalau laggard pula, syarikat yang mempunyai pemodalan pasaran yang rendah membuat kenaikan selepas leader. Okay, contoh. Kita sekarang ni nak tengok Nestle boleh beli ke tak kan? So macam mana kita nak tahu dia boleh beli ke tak? Kan kita dah belajar macam-macam tadi cara nak tahu. Tapi antara dia, macam mana kita nak guna leader and laggard ni? Okay, first, macam mana kita nak guna? Kalau kita pergi dekat Bursa Marketplace, macam ingat tak semalam kita tunjuk Bursa Marketplace, download report, dia akan keluar kat sini tau, peer analysis. So kita tengok kat sini, yang ni company Trop. Okay, kita tengok Trop lah, company Tropicana Property. Tropicana Property, dia tengah-tengah ni dia lah. Okay, macam mana kita nak tahu siapa leader, siapa laggard? Leader ni orang yang lead the industry. So kita tengok siapa leader kepada Trop. Rapid, Ecowild, EPCT, UEMS, Signprop. Ni semua leader. Kalau bawah dia pula adalah laggard. Macam mana kita nak gunakan benda ni sebenarnya? Okay, katalah kita tak sure Trop ni, Tropicana ni boleh naik ke tak sebenarnya, tak tahu. Okay, so kita tengok, katalah hari ni tengok Signprop naik 2-3 contoh naik 2-3%. Maksudnya kita boleh tengok lah, okay, sebabkan dia punya leader dia dah naik, kemungkinan besar Trop pun boleh naik juga. Dia macam tu. Tak perlu tengok jauh-jauh pun. Katalah kita tengok Rapid je, macam nak paling senang cepat kan. Rapid naik 3%. Maksudnya ada possibility Trop boleh naik juga 3%. Katalah tiba-tiba Rapid ni turun. Okay, Trop ni kita cepat-cepat keluar lah. Sebab kita fikir kita punya leader dah turun dulu. Kita pun keluar juga. Dia macam tu. Macam tu cara kira dia leader dengan laggard. Okay, next. Nak habis dah ni. Kita ada I, institutional sponsorship. Okay, nak kata senang lah, kalau yang language orang senang faham, Jerung ataupun Shark. Institutional sponsorship. Okay, dia adalah pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut. Jika saham syarikat dimiliki oleh syarikat-syarikat syarikat-syarikat besar, maka syarikat tersebut adalah institutional sponsorship. Okay, contoh. Kita beli tadi apa, Tropicana. Tiba-tiba kita nak tengok lah Tropicana ni worth ke tak invest in. So kita pun tengok ownership. Kita tengok kat sini, kat mana, dekat Bursa Marketplace. Kita tengok ownership, tengok corporation type ni, corporation yang macam mana kita nak tahu dia sharp ke tak? Sebab dia punya percentage ni lebih, nampak tak, besar, 41%. Lepas tu pula corporation. Jadi bila corporation yang besar yang ambil lebih 40% dalam kita punya company tu, dalam Tropicana tu, maksudnya dia sharp lah tu. Maksudnya company-company besar sampai 41% yang dimasuk oleh company-company besar tu, corporation tu, maksudnya dia ada institutional sponsorship, dia ada Jerung. So it's a good thing. Kalau tiba-tiba tak ada Jerung, macam kurang lah sikit. Mesti pelik kan, kenapa orang tabung haji kan, tiba-tiba dia invest dalam company ni. Maksudnya company ni elok lah, tiba-tiba dia keluar. Maksudnya company tu ada something wrong lah tu. Dia macam tu. Okay, last kali, akhirnya, market direction. Okay, market direction ni kita tahu kalau kita tengok chart, dia ada uptrend, downtrend ataupun sideways. Okay, apa beza dia? Okay, uptrend, kalau uptrend harga tu menaik. Kalau harga menaik kira bagus lah. Kalau downtrend harga menurun. Kalau sideways harga tu dia macam berlaku straight je, tak apa. Uptrend, downtrend, sideways ni kita akan belajar next dekat technical analysis. Nanti hari Khamis kita belajar.
nak senang cakap dia, lagi bagusnya uptrend lah. Tapi dia ikut juga kesesuaian kita. Kita punya uptrend, mungkin kita seorang short term trader. So kita punya uptrend maybe dalam 2 minggu tu pun kita boleh nampak uptrend dah. Walaupun kalau kita tengok satu tahun dia tu sebenarnya macam downtrend kan, ataupun sideways. Tapi ni semua depends on kita ni siapa. Kita ni short term trader yang kita ni trader yang macam mana. Tapi macam tengok kat sini, yang bagusnya ni adalah stok Malayan Cement. Ni kita nampak dia tengah uptrend. So ni adalah company yang bagus. Okay, kat sini kita dah habis dah. So macam mana kalau nak conclude sikit lah kan. Kita kan tadi ada 7. Ada Ken Slim, ada 7 tadi. Wow, sampai mana? Okay, Ken Slim kan ada 7 kan. Out of 7, katalah kita dapat separuh daripada tu, okay. Maksudnya stok tu kita boleh dipertimbangkan lah. Kita letak dalam watchlist, boleh tengok. Cara dia sama je. Kalau semua kita dah kira, semua kita tik, kita buat shortlist sikit, semua dah okay. Dia katalah 4/7 okay. Maksudnya kita boleh consider lah nak beli. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Nanti mungkin akan bagi quiz lah untuk kita tengok faham ke tidak, ataupun bagi homework. Nanti rasanya Puteri yang akan bagi homework. Tak apa, ready je. Nota ni semua dah ada. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, ni saya tambah sikit untuk tengok kat mana nak tengok Ken Slim ni. Sebab kita nak evaluate ke dia dah tahu kat mana kan. Okay, macam biasa kita tengok Malaysia Stock Biz. Okay, tengok Malaysia Stock Biz. Contoh, kita nak tengok company apa. Kita ambil yang contoh lah Pai ni. Okay, kita tengok Pai. Kalau nak tahu Pai ni dia daripada industri mana, kita boleh tengok kat sini sebelah kanan ada corporate information, ada nama dia. Dia ni dekat main market. Kan ada belajar masa modul 1 kan, main market, east market. So ni dekat main market, and then dia syariah compliant dalam sektor industrial products and services. Okay, kita turun bawah lagi. Kita akan ada ni Pai financial information. Kat sini lah kita tengok market cap dia. Yang ni 1.2. Kira berat ke? Tak. Sebab kita perlukan kalau market cap yang baik, dia berapa? Fikir sendiri. Dah tengok kan? Fikir. Okay. Apa lagi kita boleh tengok dekat Malaysia Stock Biz ni? Kat sini financial highlights. Ni quarterly. So kita tekan annual untuk cari A pula. Kan tadi kita cari C, yang ni A, annual. So yang ni pun tak complete lagi. So kita guna yang ni 71 tolak 57 bahagi 57 darab 100. Kalau nak cari yang the next one, 57 tolak 45 bahagi 45 bahagi 100. Darab 100. So kita boleh tengok kita compare. Okay, apa lagi kita boleh tengok di sini? Quarter report history. Quarter report. Kita tengok dia punya QOQ dia. Ni baru ni quarter 62%. Ni 14, ni 51. 62% ni kira bagus kan? Tapi lagi dulu macam kurang. Macam tak. So kita boleh buat lah evaluation kita company ni. Kalau bab dia punya quarter report tak okey sangat dah macam tu. Okay, what about N? Kita belajar tadi N adalah news. Macam mana kita tahu? Okay, yang best ni Malaysia Stock Biz ni, dia ada latest headline. Kat sini kita boleh tengok news-news yang ada berkaitan dengan stok tersebut lah. Macam ni, dia bagi tahu company ni Pai ada RM2 billion revenue in the 3 years, not pie in the sky. Boleh baca, tengok. Dia kata having achieved its years long goal of hitting 1 billion revenue for the past 2 financial years. Kira bagus lah tu. Cross the 1.5 billion line with an eye on the 2 billion mark and annual net earning of 100 million within 3 years. So maksudnya cakap dia ada new, dia punya baru ni punya dapat 2 billion revenue. And then dia on the way nak naik atas. Okay, so ni adalah consider news yang elok. Okay, cuba kita tengok news lain pula. Evolving client base or positive. Macam ni. Dia kata
past industrial evolving client base a positive. Dia kata positif. Maksudnya kita boleh tengok lah. Maksudnya berapa hari bulan. Oh, ni 8 Ogos. Tengok 8 Ogos. Okay, teman-teman tahu kat 8 Ogos tu. Jom kita tengok. 8 Ogos ada apa-apa tak ada kat Pi. Sorry lah, banyak sikit tabnya. Banyak now kerja buat. Tengok Pi industrial. Okay, 8 hari bulan tadi. 8 Ogos. 8 Ogos. Tengok 8 Ogos dia dah naik dah tu. Tengok tu. Sebabkan benda tu ada news, tiba-tiba harga pun naik kat situ. Nampak? Kat sini 8 Ogos. So that's why it's very crucial untuk kita tengok news. Untuk tengok industry evolving client base positif. So ni is a good thing lah. Maksudnya kita ada catalyst. Kita ada benda yang baru daripada Pi ni, daripada stok ni, menunjukkan elok ke tidak stok tersebut. Okay, kita tengok lagi. Ada apa lagi? Company lain lah pula. Contohlah, kita tengok apa? Petronas. Okay, kita tengok Petronas. Kita tengok dia punya terus bawah terus. Tengok kepada headlines dia. Lain pula benda ni. Oh, dia tak loading lagi. Sorry lah. Okay. Ni tengok 29 November ni. Dia cakap Petrochemical third quarter earnings fall amid low demand. Maksudnya orang tengok, alamak, low pula. Mungkin masa ni orang tak beli sangat, orang tak masuk. Jadi kita tengok 29 November. Okay, 29 November. Company apa dah tadi? Petchem. Maksudnya Petronas Chemical rasanya kan? Salah eja ke? Macam mana eja tadi? Oh, salah eja ke? PET Petronas Chemical. Tak ada. Kita tengok stok apa tadi. Tak apa, kita belajar sama-sama Oh, nama stok dia P Chem ni. Aduhai, tak apa, minta maaf ya. Kita belajar sama-sama. Okay, P Chem. Kita tengok Petronas Chemical. Tadi 29 November. Okey, jom kita tengok 29 November. Baru je. Semalam hari ni lah. Tapi harga dia menurun. Ya Allah, tarikh pun dah macam apa dah ni. Lah. Dia bagi tahu fall. Ada kemungkinan lah tu. Ada kemungkinan nak jatuh tu. Tengok tu, dia punya price. Kalau kita zoom sikit. Dia dah bawah daripada line EMA. Tapi ni tak perlu tahu lagi lah Yang ni kita belajar nanti. Tak dia dah turun. Yang ni pun tak dia belajar ni. Nak tunjuk je, nak share je. Just nak bagi tahu betapa satu headline tu boleh menunjukkan apa akan jadi. Okay, tadi dah buat CANS. Tadi apa S? Supply and demand. Tadi dah tengok dah kan, market capitalization. Ni lagi besar, 56 bilion. Sangat berat. Okay, lepas tu leader and laggard. Okay, leader and laggard kita pergi dekat Bursa Marketplace. Kita log in. Gunalah account apa-apa, jangan lupa sign up Ni sebab dah autofill je, so kita biarlah dia autofill. Okay, kita nak tengok leader and laggard. Kita nak tengok company apa pula ni? Semalam ada tengok company ni, so macam nak belilah kan, tapi tak tahulah. Okay, tengok NGGB, Next Green Globe. Okay, kita nak tengok leader laggard. Kita pergi kat bawah ni, ada download report. Okay, tekan terus download report, kita scroll bawah. Kan kita tunjuk semalam kan, sama je. Kat sini kita buat tengok peer analysis. Okay, NGGB, dia punya leader dia IT Max, Citos, Franken. Dia punya leader JH, Elsys, Agenta, Pelican. So kita boleh tengok lah, kalau ada orang ni bergerak, kita boleh follow. Dia macam tu. Okay, next nak tengok institutional sponsorship. Pergi balik kat page tadi, turun bawah sikit. Ni ada banyak ni kan. Kita pergi dekat ownership. Pergi ownership, scroll bawah, ada chart. Scroll lagi. Okay, ownership type.
Ni individual investor. Tengok ni, corporation dia ada 4, tapi corporation yang pergi dia 5% je. Tapi ada juga individual investor yang 41%. Dia selagi ada satu type of investor yang contribute banyak skill, lebih 20%, kira ada jerung lah tu. Ni ada orang banyak duit yang masuk ni. So kira company ni okey lah, ada potential. Kita boleh letak dalam watch list. Okay, last sekali, market direction. Macam yang tadi kita tengok dekat TradingView. Ni satu lagi website yang kita akan kenalkan lah, TradingView. Kalau tengok kat sini, Petronas Chemical tengah uptrend. Masih dia tengah naik macam ni. Ada tak yang lain? Kita tengok pie tadi okey ke? Ini pun tengah uptrend. Kita cari ada yang downtrend tak? Ini boleh lah short term uptrend. Ini pun tengah uptrend. Lepas tu dia dah turun dah tu. Dah breakout. Ini kau ni. Tapi lepas tu dia sideways. Sideways ni tiba-tiba, maksudnya dia tiba-tiba ke tepi je. Tepi je. Ni dia naik kan? Ini dia naik. Wow. Tapi tiba-tiba ni kat tepi je. Ni sideways lah. Ni uptrend. Ni sideways. Okay. Sahabat tengok ke tepi-tepi dia lagi. Tengok ni kecil-kecil ni sideways. Dia jalan. Ke situ je. Ini apa ni, keseng. Naik tinggi weh. Naik. Uptrend lah tu. Kita orang kan tengah buat assignment kan. So kita kena pilih stock uptrend je. Kalau pilih stock downtrend tak bahagi. Sebab kita sebagai fund manager kan. Okay, nampak tengah downtrend. Begitu. Macam tu je nak tengok. Tapi ni akan belajar dengan Faris nanti. Okay. Sampai M saja kan. Okay, itu saja. Harap dapat membantu sedikit. Terima kasih.